Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni saya nak review sebuah smartphone bajet. Dan menariknya phone ni dia ada satu fungsi yang jarang jumpa dekat smartphone biasa, iaitu fungsi termometer. Selalunya fungsi cek suhu ni ada dekat phone untuk kegunaan industri berat, macam phone jenama Caterpillar. Tapi dengan zaman Covid ni, pengeluar pun cuba untuk letak fungsi macam termometer ni dekat smartphone biasa supaya senangkan korang untuk cek suhu dekat mana-mana. Dan harga phone ni dijual dengan harga sekitar RM330 sahaja. Dan phone ni saya dapatkan daripada website banggood.com. So kalau korang berminat nanti, saya ada tinggalkan link pembelian dekat bahagian bawah video ini. Dan untuk specs dia, memang expected untuk sebuah phone dengan harga RM300. Tapi yang bagusnya, dia bagi bateri yang besar, iaitu 4150mAh. Dan paling menarik sekali, dia dah guna sambungan USB-C banding phone sekelasnya yang masih lagi banyak guna sambungan micro USB. Jadi dalam video ni saya akan ceritakanlah pengalaman guna phone ni, macam mana termometer dia berfungsi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Umi Digi A7S. Jadi sebelum kita cerita mengenai fungsi termometer dekat phone ni, kita nak tengok dululah design dia. Yang mana dekat bahagian belakang ni ada 3D unibody design yang materialnya guna material plastik, dan korang diberi 3 pilihan warna, sama ada nak warna granite grey, sky blue dan peacock green. Tapi saya suka yang dia ada tekstur bergaris dekat bahagian belakang ni, yang mana boleh bagi grip bila dipegang dan boleh halang juga daripada kesan kotoran macam kesan cap jari. Untuk security, phone ni tak ada fungsi fingerprint scanner, tapi dia masih ada fungsi face unlock. Cuma nak scan muka tu agak perlahan. Kena tunggu 1-2 saat baru dapat unlock phone ni. Dekat sebelah kanan phone ni ada power button dengan volume button. Dekat sebelah kiri ada slot dual SIM dengan dedicated slot untuk kad micro SD. Dan kat bahagian bawah ni ada butang smart key untuk korang aktifkan suatu fungsi ataupun apps yang korang boleh customize dekat bahagian setting. Dekat bahagian atas ada sambungan earphone jack, dan kat bahagian bawah ni ada sambungan USB-C dan speaker berasaskan mono. Untuk skrin, phone ni ada skrin yang besar, iaitu 6.53 inci, dan dia guna nisbah moden 29 yang mana buatkan skrin ni nampak tinggi dan lebih lebar ketika tengok konten. Tapi saya surprise dengan dia punya quality skrin sebab dia guna panel IPS LCD yang bagus, jadi warna nampak lawa dan boleh bagi view angle yang luas kalau tengok skrin phone ni dari sudut berlainan. Dan untuk sebuah phone budget, dia tak ada Wideband L1 certification untuk stream Netflix dalam resolusi HD, tapi korang masih lagi boleh tengok konten dekat YouTube dengan resolusi setinggi 720p. Untuk performance, saya dah test main PUBG, main ML dekat phone ni, yang mana dia dapat setting rendah saja. Dan apa yang saya boleh kata, phone ni tak sesuai buat main game moden sebab akan nampak lag patah-patah, lagi-lagi masa tengah lawan enemy. Tapi kalau setakat nak main game casual ataupun game yang tak memerlukan grafik intensif, tak ada masalah. Korang still lagi boleh run dekat phone ni. Sebenarnya phone ni lagi sesuai buat benda basic macam social media, messaging, tengok YouTube, dan OS dia pun guna Android 10 Go Edition yang mana boleh ringankan lagi operation dengan memori footprint yang lebih rendah. Dekat Android Go ni, korang dapat interface stock Android yang clean, masih lagi boleh install apps popular macam dekat Android versi biasa, cuma dia tak ada fungsi multi-window untuk bolehkan dia run 2 apps secara serentak. Bergerak ke bahagian kamera, phone ni ada 3 kamera dekat bahagian belakang, yang mana terdiri daripada kamera wide, ultra wide dan bokeh, dan ada kamera 8MP dekat bahagian depan untuk bolehkan korang buat video call dan ambil selfie. Dan untuk kualiti kamera dia memang basic habis, yang mana saya perasan gambar tu tak ada HDR. Kualiti pun nampak soft dan warna dia pun tak nampak menyelah dan agak kusam. Untuk kamera utama dia pun terdapat isu focus hunting. Fokus pun kadang-kadang tak betul, so kena guna fungsi ultra wide untuk elakkan fokus lari. Satu lagi, fungsi portrait mode dia pun ke laut. Habis muka jadi blur. So nak ambil gambar portrait tu, please jangan guna fungsi portrait mode dekat phone ni. Tapi untuk gambar selfie dia, masih lagi nampak memuaskan. Tak adalah nampak teruk sangat dan masih lagi reasonable untuk sharing dekat social media. Dan untuk video, rakaman dia akan nampak shaky sebab phone ni tak ada sebarang image stabilization EIS. Frame rate pun rendah dan maximum resolution yang korang boleh set hanya sampai resolusi 720p sahaja. Untuk bateri, phone ni ada bateri 4150mAh yang mana memang tahan dan boleh guna dari pagi sampai ke malam dengan bacaan screen on time sekitar 6 jam.
Cuma charging dia ambil masa, kira-kira dalam 3 jam juga untuk charge bateri phone ni dengan charger 10 watt yang dia bagi dalam kotak. Jadi untuk fungsi termometer dekat phone ni, actually korang boleh scan suhu bukan sahaja untuk orang, tapi boleh guna juga untuk scan suhu dekat suatu objek. Cuma jarak nak scan tu tak boleh nak jauh macam termometer biasa. Kena dekat-dekat dalam 1 hingga 3 cm saja. Sebab kalau jauh, memang dia tak dapat nak detect sebarang suhu. Jadi apa yang saya boleh rumuskan, phone ni sesuai untuk korang yang guna phone untuk kegunaan basic saja, tapi dalam masa yang sama nakkan bateri yang besar dan ada fungsi termometer. Sebab phone ni tak ada kamera yang lawa, performance pun tak sesuai buat gaming. Tapi saya suka yang phone ni dia punya bateri tahan lama, ada sambungan USB-C dan fungsi termometer dia memang function untuk tahu suhu semasa. Jadi bagi korang yang berminat, korang boleh dapatkan phone ni daripada website banggood.com, yang mana saya akan letak link pembelian dia dekat bahagian bawah video ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk video kali ini. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe, sebab lepas ni akan ada review Black Shark 4, iaitu phone gaming yang ada butang physical trigger, dan review LG V50, iaitu salah satu ex flagship yang sedap daripada LG. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari di lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.